Tiga. Percubaan pertama, bahasa Melayu, bahasa ibunda, bahasa bercanda, bahasa berseloka. Percubaan kedua, bahasa Melayu, bahasa perpaduan, ketepikan perbezaan. Percubaan ketiga, bahasa Melayu, bahasa Nusantara, mari kita martabatkannya. Percubaan keempat, bahasa Melayu, bahasa ilmu. Ayo kita bawa ke pentas dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Puan Zuraidah yang pastinya menjadi teraju kebenaran, ahli-ahli panel yang pastinya akan sentiasa gigih melontarkan idea, sidang hadirin yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam forum di alam maya. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum analisis wacana pada malam ini. Saya Ahmad Al-Ilham bin Abdul Muif akan bersama-sama warga maya sekalian untuk mempengerusikan forum kita pada malam ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak dan cantik, lagi tampan bergaya, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu maudhu' bual bicara forum kita pada hari ini. Maudhu' forum kita berkisar tema apa itu wacana. Wacana ialah kesatuan bahasa yang lengkap dan bukanlah kata atau kalimat sebagaimana yang dianggap oleh beberapa orang dewasa ini, melainkan wacana itu ialah kesatuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koheren dan kohesi yang tinggi, berkesinambungan dan mempunyai awal dan akhir yang nyata disampaikan secara lisan atau bertulis. Wacana yang dipilih oleh kami merupakan wacana pidato daripada Pertandingan Pidato Negaraku Peringkat Kebangsaan 2017 sempena bulan kemerdekaan. Tuan-tuan, dunia marcapada menyaksikan kesan globalisasi di seluruh dunia mewujudkan fenomena bahasa Inggeris dimartabatkan sebagai bahasa antarabangsa kerana luasnya penggunaan bahasa tersebut di peringkat global. Walhal, bahasa Melayu juga mempunyai kekuatan untuk menjadi bahasa antarabangsa. Maka, saudari ahli panel kita yang pertama akan mengupaskan tentang peminjaman bahasa yang dapat dikaji daripada wacana ini. Seterusnya, variasi bahasa yang menunjukkan bentuk bahasa yang berbeza bagi maksud yang sama berdasarkan situasi tertentu akan dibincangkan selanjutnya oleh saudari ahli panel yang kedua. Tak tumbuh tak melata jika tak sungguh kami tak kata. Tambahan pula ke-6 ciri wacana akan dibahagikan kepada dua dan dibahaskan oleh saya sendiri dan saudara ahli panel yang ketiga. Dayung sudah berada di tangan, perahu sudah berada di air. Jelas keempat-empat idea ini merupakan idea yang lengkap bagi mengkaji sesebuah wacana. Namun pelbagai prakarsa ampuh perlu dilaksanakan demi mencapai matlamat pengantarabangsaaan bahasa Melayu. Terlalu asyik saya berbicara tentang masa depan bahasa Melayu sehingga terlupa memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang kacak dan cantik serta sungguh bergaya pada hari ini. Baiklah sidang hadirin, sebelum tirai forum dibuka bagi menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, molek kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Di bawah saya, saudari Nur Jehan binti Udani yang merupakan ahli panel yang pertama, cantik dan murah dengan senyuman. Selamat datang saudari, apa khabar saudari? Terima kasih saudara pengerusi, saudari Ilham. Alhamdulillah kabar baik. Saudara bagaimana? Alhamdulillah, saya juga berada dalam keadaan sihat walafiat dan cukup bersemangat untuk berbicara tentang proses peminjaman bahasa. Seterusnya, saya memperkenalkan ahli panel yang kedua. Nampak yakin dan tenang berada di bawah ahli panel yang pertama, iaitu saudari Amirah Husna binti Abdul Khalid. Selamat datang saudari, apa khabar saudari? Alhamdulillah, sihat sejahtera saudara pengerusi. Datang ke sini dengan semangat yang membara seperti saudara juga.
Ya, sudah pasti Saudari Amirah. Topik bual bicara kita pada hari ini memang menarik, menjadikannya kita sungguh terpanggil untuk membincangkannya. Berada di bawah sekali ahli panel yang ketiga, tak lain dan tak bukan, ialah saudara Said Emir Al-Sagof bin Said Muzaffar. Kacak bergaya orangnya. Walaupun nampak pemalu, namun petah bicaranya. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Maka disebabkan itulah saya hadirkan diri saya untuk bersama-sama saudara untuk dan para hadirin. Salam forum buat semua. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita iaitu menganalisis wacana. Sidang hadirin, ahli panel yang dihormati, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum kita dengan soalan yang pertama yang akan saya ajukan kepada ahli panel yang pertama. Saudari Nurjihan, mohon saudari memberikan penjelasan tentang proses peminjaman bahasa yang terdapat di dalam wacana yang kita kaji. Terima kasih saudara pengerusi, saudara Ilham, sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati. Kata pinjaman atau peminjaman bahasa adalah satu proses peminjam kata-kata atau istilah daripada satu bahasa yang lain dengan bahasa yang lain untuk kepentingan sesebuah masyarakat yang meminjam bahasa tersebut. Ini akan berlaku apabila satu bahasa bertembung dengan bahasa yang lain yang menyebabkan penutur bahasa yang lain berinteraksi dengan penutur yang lain. Peminjaman yang berlaku tidak akan menyebabkan bahasa tersebut kekurangan perkataan yang dipinjam oleh bahasa lain. Sebaliknya, ia akan melengkapi antara satu sama lain kerana bahasa yang mempunyai pengaruh atau berbudaya tinggi akan bertembung dengan sebaliknya. Keperluan meminjam bahasa daripada bahasa yang lain berlaku disebabkan oleh masalah kekurangan kata-kata atau istilah yang tidak dapat menggambarkan sesebuah perkataan dengan sempurna mengikut kesesuaian sesebuah semantik dan sintaksisnya. Keperluan terhadap bahasa asing juga membawa kepada peminjaman bahasa yang menjadikannya relevan untuk meminjam daripada bahasa yang lain. Kenapa peminjaman bahasa berlaku? Ia berlaku disebabkan oleh pertembungan dengan penutur-penutur bahasa asing yang lain melalui proses peperangan, penjajahan politik, proses perniagaan dan urusan perdagangan, hubungan kejiranan, aspek pendidikan dan penyebaran agama. Kesemua proses ini memainkan peranan yang besar dalam proses peminjaman bahasa. Kadang-kadang peminjaman bahasa atau perkataan tersebut merupakan sesuatu yang benar-benar perlu, tetapi ada juga yang bersifat tidak relevan ataupun membazir di dalam bidang penggunaan. Bahasa Inggeris adalah antara bahasa asing yang paling banyak mempengaruhi bahasa Melayu dari segi peminjaman perkataan yang bersifat berbagai. Sebagai contoh yang terdapat di dalam wacana pidato yang kami pilih adalah seperti manifestasi yang dipinjam daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu manifestation, identity, internet, globalization dan banyak lagi. Jenis pinjaman yang terdapat di dalam skrip pidato ini ialah peminjaman tulen dan juga peminjaman maksud. Bentuk peminjaman tulen ini dilakukan secara penuh daripada sesuatu bahasa asing seperti bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Sanskrit dan lain-lain yang disebabkan oleh bahasa Melayu yang tidak mempunyai kata-kata yang khusus untuk merujuk kepada sesuatu perkara itu. Perkataan daripada peminjaman tulen ini akan disesuaikan dengan bentuk dan sistem bunyi dalam bahasa Melayu agar ia selaras dengan sebutan bahasa Melayu. Sebagai contoh, perkataan teknologi pada peringkat 4 baris kedua. Teknologi ialah perkataan yang dipinjam oleh bahasa Melayu yang dipinjam dan berasal daripada bahasa Inggeris iaitu teknologi yang bermaksud ilmu penciptaan barang-barang dalam perusahaan. Seterusnya, peminjaman maksud. Peminjaman maksud adalah kata-kata yang berasal daripada bahasa asing yang diberi maksud baru dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh, perkataan legacy yang membawa maksud warisan di dalam bahasa Melayu.
perkataan legacy diberi maksud baharu dalam bahasa Melayu iaitu peninggalan harta. Akan tetapi ia mempunyai maksud yang berlainan bergantung kepada semantik atau sintaksis sesebuah perkataan, sesebuah ayat itu. Dan seterusnya, disebabkan ianya tidak ada maksud yang boleh menggambarkan sesebuah perkara, sebab itulah pinjaman perkataan daripada bahasa Inggeris berlaku. Tuntasnya, proses peminjaman kata menyebabkan beberapa kesan. Di antaranya ialah struktur sintaksis yang terhalang oleh ketidaksesuaian sesuatu perkataan, perubahan bunyi atau fonologi, bentuk kata atau morfologi serta bentuk ayat atau sintaksisnya. Peminjaman daripada bahasa Inggeris paling banyak digunakan disebabkan keserasiannya dengan bahasa Melayu. Akan tetapi, penyesuaian dan perubahan yang berlaku haruslah dikawal. Ini adalah kerana jika peminjaman bahasa berlaku secara berlebihan, ia akan menyebabkan percampuran bahasa, ia akan menyebabkan percampuran struktur secara tidak langsung dan akan memberikan kesan negatif kepada keaslian bahasa peminjam itu sendiri. Peminjaman bahasa berupaya untuk merancangkan lagi perkembangan bahasa Melayu yang telah menjadi sebahagian daripada usaha untuk perkembangan perkembangan bahasa Melayu pada tahap yang maksimum. Sampai di situ sahaja saudara pengerusi, kembali kepada saudara. Terima kasih. Baiklah saudari Nurjahan, terima kasih atas pencerahan tentang kata pinjaman sebentar tadi. Seterusnya, bagi idea yang kedua, wahai saudari Amirah, apakah variasi bahasa yang terkandung di dalam wacana ini? Terima kasih saudara pengerusi. Okey, di dalam teks ini jelas menunjukkan bahawa penulis menggunakan variasi bahasa dialek sosial, khususnya bahasa formal. Hal ini terbukti apabila penulis memilih cara sebutan yang tepat. Ini dapat dibuktikan apabila di permulaan teks beliau memulakan dengan tuan dan puan yang saya kasih sekalian di muka surat yang pertama untuk ditujukan kepada tetamu yang hadir, diikuti dengan sambungan pada muka surat yang keempat. Para hadirin sekalian, teks ucapan ini juga memberi bentuk gelaran yang betul pada tempat yang sesuai, seperti mana teks ini diucapkan pada hari pidato peringkat kebangsaan dan ia merupakan majlis yang formal. Selain itu, bahasa yang digunakan juga teratur dan tidak disingkatkan, seperti contoh di muka surat yang ketiga pada ayat saya dimaklumkan bahawa semalam telah berlangsungnya peringkat separuh akhir pertandingan pidato negaraku yang diadakan di Pejabat Tanah dan Daerah Port Dickson. Saya ucapkan tahniah kepada semua peserta yang berjaya mara ke peringkat akhir pada hari ini. Kita dapat lihat dalam teks ini tiada bahasa singkatan yang digunakan langsung ketika berucap dan cara percakapan dan intonasi yang dicakapkan sangat formal dan bukan seperti berbual dengan rakan-rakan. Teks ucapan ini juga mempunyai pilihan perkataan yang tepat dan sesuai dengan konteks serta disebut dengan intonasi sesuai dan jelas, seperti beliau menggunakan perkataan seperti melestari yang membawa maksud memelihara. Penulis di dalam teks ini, penulis memilih perkataan yang bombastik untuk disampaikan. Hal ini kerana hadirin yang hadir mempunyai ilmu dan berpendidikan. Jadi ianya sesuai dengan tetamu-tetamu yang hadir. Teks ini juga menggunakan bahasa yang betul dan tidak mengandungi sebarang kesalahan serta bahasa yang kemas dan berkesan untuk menjadi alat bagi menyampaikan maklumat dan perasaan. Seterusnya, susunan sintaksis yang digunakan oleh penulis memainkan peranan yang penting untuk membuktikan bahawa teks ini adalah teks yang formal. Okey, pada muka surat yang kelima, penulis berkata bahawa konsep TED Talk yang popular di dalam kalangan pemikir dan cendekiawan dari negara-negara maju telah diaplikasikan pada format tahun ini sebagai suatu pendekatan baharu untuk memujuk dan menyampaikan mesej kepada kumpulan khalayak sasaran. TED Talk iaitu singkatan kepada Teknologi Entertainment and Design merupakan cara penyampaian maklumat menggunakan elemen teknologi, hiburan dan rekaan.
Pada muka surat yang ke-6 pula, beliau berucap bahawa perkembangan teknologi memilih implikasi dua cabang iaitu twofold dalam perkembangan sebuah negara dan ketamadunan manusia. Boleh jadi positif dan juga sebaliknya. Ia juga memberikan ruang untuk kita lebih terdedah dengan budaya asing secara meluas. Ini adalah contoh sintaksis yang digunakan di dalam teks yang menunjukkan bahawa teks ini menggunakan bahasa formal kerana penggunaan sintaksis umum untuk memberi penerangan kepada pendengar. Di samping itu, sistem imbuhan yang pelbagai di dalam teks ini juga seperti pada muka surat yang keempat, penulis menggunakan imbuhan seperti perkembangan, berkomunikasi, berinteraksi yang menunjukkan bahawa penulis menggunakan formaliti di dalam ucapan beliau. Akhir sekali, format-format tertentu juga dipatuhi di dalam teks ini iaitu ucapan ini mempunyai pengenalan dan penutup. Pada pengenalan teks ini, penulis memulakan sambutan kepada para tetamu seperti menyambut para tetamu dengan menggunakan tuan dan puan dengan berkata, pertama kali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur, terutamanya YB Datuk Haji Ibrahim Abdul Rahman. Lalu diteruskan lagi dengan isi ucapan yang memberi penerangan, penjelasan, pengetahuan, nasihat, peringatan dan perangsang kepada para hadirin untuk mendekatkan pendengar dan juga penulis. Kata-kata pengharapan diberikan untuk menarik perhatian seperti hadirin yang dihormati sekalian. Lalu ditutup dengan penutup yang bertujuan untuk menyatakan tanda perhargaan dan hasrat seperti yang dinyatakan di dalam teks. Dan di dalam penutup ini mengandungi kata-kata pujian dan penghargaan, kesimpulan dan disudahi dengan merasmikan majlis tersebut. Jadi kita boleh lihat di sini bahawa ia adalah majlis formal kerana bukti-bukti yang dapat dikumpulkan di dalam teks ini. Itu saja Tuan Pengerusi. Terima kasih. Baiklah Saudari Amira, terima kasih atas pencerahan tentang variasi bahasa sebentar tadi. Jelaslah bahawa dalam struktur wacana kita tidak boleh mengambil sambil lewa sekiranya ingin menjadikannya wacana yang berkualiti dan penyampaian yang berjaya. Oleh itu, saya teruskan antara 2 daripada 6 ciri yang terkandung di dalam ciri-ciri wacana adalah koheren dan kohesi. Para hadirin, koheren merujuk kepada tautan antara ayat dengan ayat, perenggan dengan perenggan dan idea dengan idea yang lain. Hal ini bermaksud dalam wacana ini, idea yang dikemukakan tersebut mestilah saling berkaitan antara satu sama lain. Sebagai contoh, wacana ini telah memfokuskan tentang memupuk semangat patriotik terhadap negara. Oleh itu, koheren di sini memainkan peranan besar dengan mengaitkan isi-isi di dalam wacana ini supaya bertepatan dengan tajuk wacana ini. Tuan-tuan, sekiranya isi dan tajuk di dalam wacana ini bercanggah, maka pendengar atau pembaca akan mengalami kesukaran terhadap memahami wacana ini. Apabila dikaji, antara koheren yang dapat dilihat adalah petikan daripada wacana, umum mengetahui bahawa perkembangan pesat teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi antara satu sama lain. Begitu juga dengan cara berpidato yang dapat kita sendiri saksikan pada hari ini. Kaedah berpidato juga secara konvensional yang menyaksikan seorang berpidato berhujah manakala orang lain mendengar semata-mata tidak lagi merupakan pendekatan yang menarik perhatian atau berkesan dalam kalangan masyarakat. Jadi tuan-tuan, berdasarkan ayat yang dipetik daripada wacana, koheren di atas menunjukkan ayat dengan ayat yang berkaitan dan tidak bercampur idea. Pemidato ini menggunakan tautan cara kita berkomunikasi dengan pidato. Hal ini jelas bahawa pidato merupakan antara salah satu cara untuk kita berkomunikasi dengan khalayak ramai. Oleh itu, koheren di sini adalah tepat dan dapat diterima oleh pendengar wacana ini. Bagi contoh yang kedua, di dalam wacana ini, perkembangan media sosial juga memberi kesan kurang elok kepada warisan budaya kita. Masyarakat kini lebih terarah untuk berkomunikasi dalam talian berbanding komunikasi bersemuka.
Cara baharu berkomunikasi ini boleh menyebabkan penurunan tahap keyakinan seseorang individu untuk menyuarakan pandangan di khalayak umum lantas mampu meruntuh secara perlahan budaya berpidato di hati masyarakat. Para hadirin, koheren pada ayat yang seterusnya tadi dapat ditunjukkan dengan kaitan antara ayat dengan ayat. Ayat tentang media sosial dan komunikasi juga tidak dapat dipisahkan kerana ini juga merujuk kepada kesatuan dalam menyampaikan isi tentang tajuk wacana ini. Oleh yang demikian dapat dirumuskan bahawa aspek koheren di dalam wacana ini adalah dipenuhi. Bagi ciri yang kedua adalah kohesi. Kohesi pula bermakna kesepaduan antara ayat dengan ayat dalam sesebuah wacana. Sintaksis yang kohesif adalah apabila hubungan antara satu unsur dengan unsur lain serasi, maka ia dapat dikaitkan antara satu sama lain. Penggunaan kohesi yang baik dapat dilihat melalui penyusunan ayat-ayat dalam sesebuah perenggan yang berkait secara logik dan bersepadu ketika menjelaskan idea dan maksud. Sebagai contoh, di dalam wacana ini, kesepaduan penulis yang digunakan oleh pengidato ini adalah menggunakan wacana dalam konteks negara supaya dapat difahami oleh masyarakat. Oleh disebabkan wacana ini adalah pada bulan kemerdekaan, maka pengidato menggunakan konteks ini supaya keutuhan dan ketepatan wacana dapat dikecapi. Wahai saudara Said, maaf kerana saya berceloteh panjang. Seterusnya giliran saudara dan sekiranya boleh, saudara dipersilakan untuk menutup majlis setelah membentangkan idea saudara. Sudah tentu boleh. Terima kasih Tuan Pengerusi dan Saudara Ilham. Saya teruskan lagi. Okey. Ciri yang seterusnya, tujuan. Tujuan sesebuah wacana ini ditentukan oleh penulis atau pembicaranya. Wacana yang dihasilkan haruslah mempunyai tujuan bagi menghasilkan interaksi yang komunitatif. Hal ini demikian kerana sesebuah wacana yang dihasilkan mempunyai tujuan iaitu melahirkan komunikasi antara penulis dan pembaca. Tujuan wacana ini pula adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menyampaikan maklumat ketika bulan kemerdekaan. Selain itu, tujuan wacana ini adalah untuk memupuk semangat patriotik terhadap negara. Oleh disebabkan pemidato ini merupakan timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, maka tujuan utama wacana ini juga bertepatan dan selaras dengan jawatan beliau. Ciri yang seterusnya adalah ciri maklumat. Setiap wacana yang dihasilkan hendaklah mempunyai maklumat. Minta maaf ya. Okey. Hal ini kerana apabila tiada maklumat yang disampaikan di dalam sebuah wacana itu, wacana tersebut akan kelihatan aneh ataupun kosong kerana tiada sebarang maklumat ataupun konten yang terkandung di dalamnya. Wacana tersebut juga akan gagal untuk memenuhi tujuan wacana iaitu kerana tiada maklumat dapat diperolehi. Maklumat merupakan ciri yang sangat penting dalam menghasilkan sesebuah wacana. Maklumat terdapat dua jenis iaitu maklumat lama dan maklumat baru. Maklumat lama ialah maklumat yang telah dinyatakan atau diberitahu lebih awal. Maklumat baru pula ialah maklumat yang baru saja dinyatakan dengan mengandaikan maklumat tersebut belum diketahui oleh pendengar atau pembaca. Setiap ayat harus memiliki maklumat baru dan berpautan antara satu sama lain. Sesebuah wacana itu sesebuah wacana itu haruslah boleh diterima oleh khalayak ataupun audiens. Hal ini bermaksud penerimaan pembaca dan pendengar adalah tinggi dan mudah difahami apabila penggunaan wacana bersesuaian dan mempunyai tujuan yang sama. Contoh ayat di luar wacana ini yang menggambarkan maklumat baru dan lama saya beri. Ali sedang masak, dia sedang masak sup ayam. Ayat pertama iaitu Ali sedang masak merupakan maklumat lama kerana ianya telah dinyatakan sebelum idea yang kedua. Dan ayat dia sedang masak sup ayam merupakan maklumat baru kerana ia baru disebutkan di dalam ayat sejurus maklumat lama tersebut.
Sesebuah wacana haruslah mempunyai maklumat kerana ia menentukan bagaimana pendengar atau pembaca boleh memberi reaksi terhadap wacana tersebut atau sama ada dapat menerima wacana itu. Satu wacana itu boleh dianggap lemah sekiranya maklumat yang berulang-ulangan di dalam wacana. Di dalam teks pidato ini, pemidato banyak memberikan maklumat baru agar tidak membosankan pendengar ataupun pembaca. Contoh maklumat lama dan baru di dalam teks ni ialah pada muka surat 5 ayat. Oleh itu, konsep TED Talk yang popular dalam kalangan pemikir dan cendekiawan dari negara-negara maju telah diaplikasikan pada format tahun ini sebagai suatu pendekatan baru untuk membujuk dan menyampaikan mesej kepada kumpulan khalayak sasaran, iaitu ayat ini kita boleh gambarkan sebagai ayat A. Ayat seterusnya, TED Talk iaitu singkatan daripada Technology, Entertainment and Design, merupakan cara penyampaian maklumat menggunakan elemen teknologi, hiburan dan rekaan dalam menyampaikan mesej kepada penonton secara santai. Ayat ini kita bagikan ayat B. Ayat A iaitu ayat pertama tadi merupakan maklumat lama yang telah diberitahu lebih awal di dalam wacana, dan ayat B pula, ayat kedua adalah maklumat baru yang baru saja dinyatakan oleh pemidato. Dalam memasukkan maklumat ke dalam wacana, maklumat juga haruslah tidak berlawanan dengan logik akal dan tidak bertentangan dengan maklumat sebelumnya. Dengan ini, saya meneruskan ke ciri seterusnya, iaitu maklumat yang tidak berlawan dengan logik akal. Ini bermaksud maklumat yang diberikan hendaklah tidak bercanggah ideanya dengan logik akal, iaitu maklumat yang relevan kepada topik atau idea utama. Maklumat juga tidak boleh bertentangan dengan idea sebelumnya. Sekiranya maklumat berlawanan dengan logik akal dan bertentangan, ia akan menimbulkan pelbagai percanggahan idea dan menjadikan wacana itu tidak relevan dan tidak mempunyai kesimpulan yang utuh. Okey, contoh maklumat yang tidak berlawanan logik akal dalam wacana ini ada pada muka surat 8. Saya bacakan. Di sebalik kehebatan dunia internet tanpa sepadan ini, kita berdepan dengan cabaran media sosial yang menjadi platform utama dan paling mudah dalam mempengaruhi pemikiran rakyat. Dan idea seterusnya, oleh itu, mereka yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan meracuni pemikiran dan kepercayaan rakyat dengan menyampaikan maklumat palsu dalam media sosial untuk melaga-laga rakyat majmuk yang berbila agama dan bangsa serta memburukkan tanah air dan barisan kepimpinan di dalam dan di luar negara. Ayat pertama mengemukakan suatu hujah, iaitu kita berdepan dengan cabaran media sosial yang menjadi platform utama dan paling mudah dalam mempengaruhi pemikiran rakyat. Dan di dalam ayat seterusnya, pemidato menggunakan penanda wacana oleh itu menjadikan kedua-dua idea itu berkait dengan menggambarkan lagi situasi seterusnya. Ini menjadikan maklumat ini tidak berlawanan logik akal. Okey, saya masuk ke ciri yang seterusnya, iaitu andaian dan inference. Andaian adalah kenyataan atau contoh yang diberikan untuk mengemukakan suatu hujah. Inference pula dalam kata mudah adalah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan suatu fakta ataupun dalam hal ini andaian tersebut. Di dalam wacana, inference akan memberikan maklumat baharu kepada andaian yang akan dibuat di dalam ayat yang seterusnya. Andaian dan inference ini mempunyai persamaan dengan koheren, iaitu ciri yang saudara Ilham telah nyatakan tadi, di mana ia memberi maklumat baru di samping maklumat lama. Namun, andaian dan inference memfokuskan kepada ayat demi ayat berbanding koheren yang memfokuskan pada perenggan demi perenggan. Andaian dan inference ini penting untuk menjadikan sesebuah wacana itu menarik dan sempurna. Pemidato juga banyak memberikan andaian dan inference dalam pidatonya di muka surat 6 contohnya. Contoh inference dalam pidato ini ialah perkembangan media sosial juga memberikan kesan kurang elok kepada warisan budaya kita. Ayat ini memberi inference terhadap perkembangan media sosial memberikan kesan kurang elok kepada warisan budaya kita. Andaiannya pula,
Cara baru berkomunikasi ini boleh menyebabkan penurunan tahap keyakinan seseorang individu untuk menyuarakan pandangan di halayak umum, lantas mampu meruntuh secara perlahan budaya berpidato di hati masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan memberi andaian dan inference, pemidato dapat mengemukakan hujahnya dan membantu membelakangkan hujahnya berdasarkan kenyataan yang diberi olehnya. Baiklah, sampai di sini saja. Terima kasih sahabat-sahabat ahli panel yang sungguh bersemangat dan beriltizam. Demikian tadi rumusan bual bicara daripada semua ahli panel kita tentang proses peminjaman bahasa, variasi bahasa dan ciri-ciri wacana. Tuntasnya, bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat. Kata sepakat yang dicapai dengan usaha tanpa kenal erti jemu kerana kalau tidak dipecahkan ruyung, manakah dapat sagunya. Maka hasrat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa akan dapat menjadi realiti. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan isu analisis wacana ini. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan remaja yang cakna terhadap isu-isu bahasa. Selanjutnya membantu meletakkan bahasa Melayu di pesada antarabangsa. Harapan saya forum ini juga mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berkayuh dah dan sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kalau kita telah sampai ke hujung bicara, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam-salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum maya ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia.